Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina wa takawwanshur 'alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah apa? Surat 8 Ustaz. 8, okey. Yang 6 habis dah Ustaz. 6. Habis. Rasa Ustaz habis. Aku tak tahulah. Habis dah? Habis. Kat belakang tu Ustaz terang Kita ikut susunan Ustaz. Ah, Hari ni fi'il misal. okey. Ya, kita dah habis. Kita masuk muka surat. Cuba lihat dulu muka surat yang ke-7 ya. Vocab dia. Fi'il misal. Itulah fi'il yang dia ada huruf sakit di awal. Waw tu. Walaupun waw itu berbaris, tapi kita consider dia as a sakit lah. Kita akan nampak dia sakit semasa dia pergi kepada mudhari'. Kat mudhari' tinggal 3 huruf saja. Normally mudhari' ni dia ada 4 huruf. Yaf'alu, yazhabu, yaktubu dan sebagainya. Tapi yang kita punya wa'ada. Wa'ada telah berjanji. Telah berjanji. Okey. Jadi jangan tersilap waw tu bukan dan. Waw yang pertama itu dia bukan dan. Tetapi waw itu ialah waw untuk perkataan tu lah. Wa'ada telah berjanji. Mudhari'-nya ya'idu. Ya'idu. Kemudian amarnya id. Berjanjilah. La ta'id. Jangan janji. Tak boleh buat, jangan janji. Okey. Kemudian kita ada sebenarnya dia punya perkataan yang satu lagi itu yang kita biasa jumpa dalam Quran. Yang kita sebut sebagai masdar. Dia punya noun dia iaitulah wa'dun. Dalam Quran kita biasa jumpa apa? Wa'dun. Ini isim lah. Perjanjian ataupun janji. Wa'dullah, janji Allah. Jadi ini dia punya noun dia lah. Wa'dun. Okey. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Okey. Alright. Itu sedikit tentang vocab dia. Wa'ada, ya'idu, id, la ta'id. Okey. Kemudian ada satu perkataan yang kita guna untuk soalan, iaitulah hal, adakah. Adakah. Dalam Al-Quran ada 2 perkataan yang kita gunakan untuk soalan adakah. Makna dia sama sahaja.
Yang pertama dia pakai hal. Yang kedua dia pakai satu huruf je. Tapi makna dia sama. Apa dia? Dia pakai A saja. Makna dia sama. Adakah? Alam tarakai. Ni lah. Satu huruf saja dia ada makna. Dahsyat bahasa Arab ni. Satu huruf boleh ada makna. Bahasa Melayu satu huruf tak ada makna. Awak nak apa? B. Nak apa? B. B benda. B. Tak ada. A, B, C tak ada makna. Tapi Arab satu. Wah. Dan sebagainya. Okey. Terus ke muka surat. Yang terakhir tu Rasul. Seorang Rasul. Rusulun. Rasul. Para Rasul. Okey. Jadi kalau seorang Rasulun. Okey. Terus kita ke muka surat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah. Seperti biasa kita terjemahkan Allah terlebih dahulu. Allah telah berjanji. Allah telah berjanji. Kepada siapakah Allah janji? Allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Mereka beriman. Dan amilu, mereka mengerjakan. Mereka buat. Apakah perkara-perkara, pekerjaan, amalan yang mereka buat itu? As-salihat. Kebaikan. Kesolehan. Kebajikan. Ulanglah. Jadi kita kadang-kadang kita terjemah apa? Mereka beramal soleh. Okey. Itu orangnya. Itu adalah orang yang Allah buat janji. Janjinya apa? Saya berjanji dengan Datin Cik. Itu urusan saya dengan Datin Cik. Tapi soalannya saya janji apa? Jadi Datin Cik kat saya pun tak tahu dia janji apa. Yang tahu dia janji je. Tak boleh lah. Mesti ada benda yang dijanjikan tu. Lahum, bagi mereka. Untuk mereka. Untuk siapa ni? Allazina amanu wa amilus salihat tadi. Allah janjikan untuk mereka itu maghfirah, pengampunan, keampunan. Yang pertama. Yang kedua, wa ajrun, dan ganjaran, dan balasan, dan upah. Kalau bahasa biasa, ajrun itu gaji, upah. Azim, yang besar. Yang besar, ganjaran yang besar. Grand. Kita kata grand lah. G-R-A-N-D. Okay. Alright. Apa maksud besar di sini? Besar, masalahnya kita kadang-kadang kita faham besar itu dari sudut apa? Size, betul? Yang kita biasa faham adalah besar dari sudut size. Tapi yang itu juga ada satu konsep yang menjelaskan untuk kita apa maksud besar di sini, iaitu apa? Surga.
Syurga pun tidak jadi masalah, betul juga. Cuma ada satu lagi yang jangan kita lupa. Kita buat satu boleh sampai 700, boleh sampai beribu-ribu dunia ganda, tapi buat dosa satu balas satu saja. Kalau dosa dengan Allah itu satu. Okey, dia tak ada ganda-ganda. Tapi kalau pahala dia, dividen dia banyak. Okey, selesai. Selesailah tugas moderator pada pagi ini. Kita serahkan majlis kepada ahli panel yang ada. Ya, silakan. Ayat yang kedua. Datin Zainon, dipersilakan. Lepas tu Datuk sambung. Ya, mikrofonnya. Ya, Datin Zainon, dipersilakan. Sorry, tak buka mic. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Fahal, maka adakah. Ya. Wajadtum, engkau dapati. Ma, apa. Ya. Wa'ada, telah berjanji. Rabbukum, Tuhan kamu. Haqqan, yang benar. Okey. Terima kasih. Sambung Datuk sebelah. Wa'adallahu al-munafiqin wal-munafiqat wal-kuffar wa nar jahannam khalidina fiha. Dan Allah telah berjanji, wa'adallah al-munafiqin wal-munafiqat, orang-orang munafik lelaki dan perempuan, wal-munafiqat, dan wal-kuffar, dan orang-orang kafir, naro, neraka jahannam, naro jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Okey, terima kasih. Kembali kita ke baris kedua yang Datin Zainon baca tadi tu. Cuba lihat perkataannya. Wajadtum. Ini pun satu adik-beradik dengan wa'ada, wajada. Saudara lah. Pattern dia saudara. Kalau wa'ada tadi apa? Telah berjanji. Wajada, telah jumpa. Telah dapati. Ataupun masdarnya kita kata wujud. Wujud tu ada. Jadi yang ini seolah-olah apa? Seolah-olah dialog. Allah gambarkan adanya dialog di antara ahli syurga dan ahli neraka nanti di akhirat. Masing-masing sama saling bertanya. Hari itu yang Allah janji dekat dunia tu dah jumpa dah, dapat dah. Yang ingkar tu seolah-olah neraka itu dah dapat dah, dapat neraka. Sebab itu dia kata fahal, maka adakah wajadtum, kamu semua dapati, kamu semua telah menjumpai apa yang wa'ada rabbukum, Tuhan kamu telah janjikan itu. Haqqan, soalan. Real? Benar? Kalau kita hafal ayat ini belum habis lagi. Dia ada jawapan di belakang apa? Qalu na'am. Mereka berkata, ya. Ya. Kat sana jawab ya je lah. Okey. Baris yang ketiga,
ceritanya seolah-olah sama seperti baris yang pertama. Cuma kita tukar orang sahaja. Baris yang pertama orangnya ialah yang beriman dan beramal soleh. Tetapi baris ketiga ada tiga golongan di sini. Dua lah. Cuma yang dua ni dua dalam satu. Munafik lelaki, munafik perempuan. Tambah dengan kafir. Pluralnya, jamaknya kafirun. Kafirin. Ataupun kuffar. Kuffar pun plural juga. Ramai. Wa'adallah. Allah telah janjikan. Allah telah berjanji kepada siapa? Al-munafikin, orang-orang munafik lelaki. Wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan. Apakah wal kuffar, dan orang-orang yang kafir itu? Nara jahannam, neraka jahannam. Walidina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Okey. Seterusnya. Ya, kawan silakan. Kawan Zahra, dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Mikrofon terlupa. Panjat. Assalamualaikum Ustaz semua. Salam. Auzubillah minasyaitonirrajim. Jannati adnini lati wa ada rahmanu ibadahu bil ghaib. Jannati syurga adin syurga adin telah berjanji yang maha pemurah ibadahnya dan ghaib. Sekali lagi. Macam ni. Ini ghaib juga ni. Jannati is syurga. Okay. Syurga Betul. syurga ada adin, syurga ada din, wa ada telah berjanji, ar-Rahman pemurah, ibadahu ibadah bil ghaib, yang ghaib. Okey. Panjang ni, nak kena syarah ni. Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Alright. Cuma soalan saya sebelum berakhir, kawan. Macam mana boleh baca adeninil tu? Macam mana boleh tahu ada nun? Oh tu because nun tu bawah dua tu ada tanwin kan. So after that ada yang ada to'ek gitu, ada alif, ada lam, lepas tu ada to'ek. Jadi bila nun tanwin dua bawah tu nak baca dengan ada to'ek tu, dia tak boleh lah. Tak boleh apa? Macam mana yang tu mati, yang tu mati. Itu kena tambah nun bawah. Alhamdulillah. Tak kerti nak cakap. Okey. Okey. Penerangan tu alhamdulillah. Cuma saya menarik ada poin baru tu, to'ek. Okey. Okey. Datin Cik, macam mana boleh tahu kena baca baris bawah tu? Cuba Datin Cik guna ayat lain pula. Macam mana boleh tahu adeninil? Mikrofon. Datin Cik belum buka lagi. Mic. Nun tu, nun tanwin. Okey. Itu hamzah wasal.
Okey. Tu yang ada ninil. Tahulah, tapi katakanlah saya ni orang yang zero, orang yang tak ada basic. Macam mana saya kena tambah nun tu? Katakanlah Datin Cik ni cikgu tajwid lah ni. Macam mana nak tambah nun basic tu? Itulah saya bagi saya macam itulah. Kalau saya kalau nun tu pasal dia kalau dia nun berbaris di bawah tu, bila dia jumpa hamzah wasal, okey. Tu ya sebab saya tambah nun saya faham macam tu je lah. Saya nak tanya. Alhamdulillah. Saya faham macam tu. Tak apa tanya lagi, saya faham macam tu. Okey. Alright. Satu lagi calon kita tanya. Puan Cik Wah silakan. 3 orang lah tanya begini. Sila Puan Cik Wah. Macam mana kalau nak terang dekat orang yang tak tahu apa-apa ni? Mungkin kita dah familiar, tak ada masalah. Tapi katakan orang yang zero. Kenapa tambah nun? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang saya belajar ni macam hukum-hukum tajwid ni Ustaz. Bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal yang to'id tu, dia kena ada sepatutnya ada nun dekat situ tu. Okey. Jadi adinil lati kena bubuh nun. Itu je yang saya hukum. Memang dah hukum tajwid. Sebab dia tak tahu. Tapi soalannya macam mana tahu ada bila tanwin ada tu ada tanwin yang nin tu nin berjumpa dengan hamzah wasal, alif hamzah wasal yang ada tu. Bila ada tanwin jumpa hamzah wasal kena ada nun. Okey, terima kasih. Itu aja lah yang sama. Alhamdulillah. Jadi ada yang Cik Wah punya ada bersamaan dengan Kak Wan tu lah, ada tong'at tu dia ada tong'at dia jadilah. Kalau ada tong'at dia jadi. Okey. Penerangan tu bagus, tak ada masalah lah. Tapi dia ada satu kaedah yang paling mudah. Kadang-kadang bahasa membantu. Okey Tong'at tu apa Ustaz? Entah, saya pun tak tahu tong'at. Okey. Kalaulah resepi ni membantu, boleh share lah. Kan? Kita kadang-kadang ni Quran ni dia berkait dengan bahasa Arab, betul? Tak kisahlah tajwid ke apa kadang-kadang yang kita tengok tu dia sebenarnya kita baca tapi dia password sebenarnya. Apa maksud dia? Macam ni, tengok macam ni. Ini cerita dia. Okay. Katakan saya ambil satu huruf Yang ini tak ada masalah kita bunyikan, betul? Ba, bi, bu. Betul? Okay. Tapi yang ini kita hanya diajar bunyikan saja. Wan, bin, bun. Ini ba, bi, bu, ban, bin, bun. Okey. Yang ini sebenarnya betul lah. Yang kita bunyi itu betul. Tetapi sebenarnya original version dia ialah ban, bin, bun. Itu datangnya nun kat situ tu. Faham? Kalau tak nanti kita cakap kat orang, tak tahulah tapi memang kena tambah nun lah. Itulah yang saya tahu. Mana nunnya? Tanwin tu asalnya dia seolah-olah ini asal bunyi dia. Ban, bin, bun. Jadi, tengok perkataan tadi. Tengok. Ini seolah-olah versi dia. Nampak? Itu yang datang ninil tu. Sebab tulisan asal dia begini. Itulah dia. Bila dia memang cerita dia mesti bertemu hamzah wasal, betul? Dia mesti bertemu tong'at ke tak kisahlah tu, dia mesti bertemu hamzah wasal. Tapi kalau orang tanya kita kadang-kadang, macam mana kita nak terangkan ada nun tu?
Kita dok kata memang macam itulah dah hukum, memanglah hukum, tahulah hukum. Tapi sebenarnya yang ni dia ada dua nun kat situ. Dia tak boleh simply tiba-tiba kita import nun tu. Faham tak? Tu cerita dia. Tanwin tu sebenarnya kalau ikut original versionnya an tu ada nun in. Itu lagi mudah faham tu. Yang itu lagi senang. Kita boleh transfer kat bawah. Kalau tak nanti jenuh. Sebab apa? Kita hanya boleh kata dah memang macam itulah, jangan tanyalah. Itu. Ustaz, kalau tanwin tu selalunya dia double huruf kan? Itu sabdu. Oh, sabdu je. Itu syaddah bukan tanwin. Oh, sadar saya yang untuk huruf. Bukan tanwin. Okey. Jannati adn. Yang maknanya tanwin tu ejaan kepada tanwin tu lah kan agaknya. Dia nin tu ejaan kepada nin tu, dia tak eja nun dia double saja ejaan kepada tanwin tu agak yang saya faham. Maksud lah. Okay. Maksud saya yang kita tengok dalam Quran tu yang ready made. Dia dah siap. Ini seolah-olah saya reverse belakang apa asal dia macam mana. Nanti di situ boleh melogikkan dan menjustifikan kenapa datang nun tu. Kalau tak kan kita nak faham pun pening, kita nak cerita kat orang pun pening. Lalah kita kata apa? Tambah je lah dia memang macam tu. Kau tak kawan tu pening. Macam mana boleh datang macam tu kan? Jadi soalan gitulah. Maknanya nun tu dah ada kat situ. Cuma waktu bentuk tulisan yang kita tengok tu dia macam tak ada, disembunyikan dengan tanwin. Itu cerita dia. Okey. Adnan tu nama syurga tu lah. Adnan. Ataupun dalam bahasa Mak Saleh dia kata apa? Eden. Eden. E-D-E-N. Eden. Ataupun Adnan ni sekarang ni dia ada di salah satu daerah di Yaman lah. Macam kita lah. Kita ada Petaling Jaya, ada Johor, ada Selangor. So salah satu daerah di Yaman tu Aden. Eden. Jannatu adnin, syurga adnin. Kemudian syurga adalah muannas. Tadi Kak Wan dia tak terjemah tadi. Allati yang. Allati itu adalah yang. Kalau perkataan tu muzakkar kita kata allazi yang. Di sini kita bercerita tentang syurga yang feminin. Allati. Yang siapa yang janjikan kepada kita syurga itu? Wa'adar Rahman. Dalam Quran, dengar baik-baik, dalam Al-Quran, Allah itu kita boleh tukar dia dengan nama-nama dia yang lain lah. Nama dia Asmaul Husna kan ada banyak. Betul? Kita boleh baca A'udzubillah, A'udzubirrahman, A'udzubil Aziz, misal lah. Jadi semua itu Allah lah. Cuma kita gunakan nama yang banyak itu. Jadi wa'adar Rahman, yang Ar-Rahman telah janjikan. Ar-Rahman di Allah lah. Yang Allah telah janjikan. Okey. Kemudian kepada siapa Allah janjikan? Itu bukan ibadah. Kalau ibadah, ejaannya sama, tetapi yang hujung itu dia pakai ta simpul, ta sanggul. Ta marbutah, ibadah. Di situ bukan ta simpul, bukan ta sanggul. Di belakang tu huruf apa? Ha. Nampak ha tu? Dia kata ibadah tahu, dia kata ibadah ke ibadahu? Ibadahu. Betul? Hu di situ adalah dhamir. Dhamir muttasil. Hu tu dia. Dia di situ kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibad, cuba tengok ibad. Ibad ni orang lelaki dia perasan lah.
Orang lelaki kalau khutbah Jumaat tu dan nak qomat, imam kata apa? Ibadallah, ittaqullah. Ibad itu ialah plural kepada abdun, hamba. Kalau seorang abdun, kalau ramai ibad. Bukan ibadah ejaan sama tapi ibadah tu dia ada ta simpul kat belakang. Itu baru ibadah. Yang ini bukan ibadah. Jadi maknanya kepada siapakah Allah janjikan syurga tadi? Ibadahu, hamba-hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, janji ini kita pernah nampak tak? Tak pernah. Pernah ditunjukkan secara visual? Tak pernah. Hanya sampai melalui jalan wahyu saja. Kita beriman tanpa tawar-menawar. Maknanya semua janji-janji itu dengan dengan jalan bil ghaib, dengan ghaib. Maksud dengan ghaib? Dengan ghaib lah. Dengan ghaib. Mari kita ulang kaji. Subjek anak cucu kita sekolah kafar tu. Cuba tengok rukun iman ada 6 tu. Rukun iman ada 6 yang dah tahu tak apa. Saja tanya lah. Puan Azizah, 6 rukun iman tu. Mana yang gaib, mana yang nampak? Silakan. Muka surat 7 ke 8? Ya, Puan Azizah silakan. Rukun iman ada 6. Daripada 6 tu cuba bagi tahu kita mana yang gaib, mana yang boleh nampak. Silakan. Mikrofon. Yang gaib percaya kepada Allah. Okey, lagi. Malaikat. 2. Yang zahir tu kepada Rasul. Okey, lagi. Yang gaib lagi kepada qadar dan qadar. Lagi. Apa lagi? Tak cukup 6 ni. Tak ingat Ustaz. Tak cukup 6 ni. Kalau exam tak lulus ni. Ustaz. Okey, saya baca kat Azizah tentukan Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Okey, kitab tu yang tak gaib. Okey. Rasul yang tak gaib. Yang lain? Hari kiamat yang gaib lah. Maknanya 2 je lah yang nampak. Ya. Okey, so 4 gaib Ya. Okey, terima kasih. Kalau ikut mazhab Puan Azizah ni 4 gaib, 2 tak gaib. Okey. Soal lagi. Dr. Gaya silakan. Berapa gaib, berapa tak gaib? Ini tauhid ni jangan main ni. 1 je tak gaib. Apa dia? Kitab. 1 je tak gaib. Rasul? Rasul kita pun tak nampak. Tapi kalau orang yang satu kampung dengan dia? Okeylah, kita percaya. Adalah, dia ada. Dia part of history kan. Tak, tapi maksudnya orang yang sekampung dengan dia nampak lah kan? Iyalah. Okey, so berapa yang nampak? So 2 lah kalau macam tu. 2. Jadi terpaksa akur dengan mazhab Puan Azizah lah. Okey, terima kasih. Okey. Jawapan itu tadi siapa tadi? Silakan. Kita tutup suara. Silakan. Semua tu gaib. Okey. Sebabnya iman tu gaib. Semua sekali gaib. Ya. Okey. Ini menarik ni, ada mazhab baru ni. Datuk kata semua gaib. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kalau saya dua-dua betul lah. Dua-dua tak ada masalah. Maknanya secara physically memanglah orang yang sezaman dengan Rasul dia boleh nampak betul. Dan Quran yang ada itu kita boleh lihat, kita boleh baca betul. Jadi seolah-olah 2 tu nyata, 4 itu gaib. Maknanya 2 jawapan tadi betul,
Tapi jangan lupa. Jangan lupa. Jawapan Datuk betul tak? Sebab apa? Walaupun kita kata Quran itu kita nampak, Rasul itu orang sezaman dia jumpa, tetapi perlantikan Rasul itu caranya gaib. Betul? Dan wahyu Quran yang sampai kepada kita itu walaupun nampak dalam bentuk tulisan, dia diturunkan dari alam gaib. Jadi akhirnya semua gaib lah. 6 tu gaib sebenarnya. Itu yang dikatakan apa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman dengan gaib. Bukan jin je, kita percaya jin dia, setan dia tak lebih. Bukan. Okey, jadi ibadahu kepada hamba-hambanya bil ghaib. Dengan gaib maksudnya dengan jalan gaib, dengan cara yang gaib lah. Tak dapat dilihat. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita kembali ke huruf A. Puan Aisyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'ahlaftukum. Innallah, sesungguhnya Allah, wa'ada, telah berjanji, kepada semua. Kepada siapa? Kepada kamu semua. Wa'da, janji itu. Ya. Al-haq, kebenaran. Wa wa'ad, dan telah berjanji. Siapa? Allah telah berjanji. Bukan. Ini bukan Allah. Tengok jari madi. Ada ta tu kat mana? Itu cara terjemah ni. Kamu semua. No. Tengok jari madi. Kalau kataba telah menulis, kata betu. Siapa? Tengok tapak tangan madi. Kalau zahaba telah pergi, zahabatu. Siapa? Kamu. No, tengok tapak tangan madi. Bukan jangan tengok tapak tangan madi. Huruf ta kat mana? Huruf ta? Tapak tangan. Tengok tapak tangan dia. Tapak tangan madi. Tapak tangan madi. Kat mana huruf ta? Jari kelingking bawah. Tak ada, jari kelingking bawah tak ada ta. Ini dengar baik. Kalau saya kata zahaba telah pergi, tiba-tiba saya kata zahabna, itu kami. Kami telah pergi. So dekat sini siapa? Soalannya. Awak. No, jangan teka. Tengok tapak tangan. Kita tak boleh teka yang ni. Tapak tangan madi yang huruf ta kat mana huruf ta? Buka tapak tangan madi. Ibu jari. Siapa? Siapa dia? Saya. Saya lah tu, kena terjemah saya. Okay. Itu saya tu, kena terjemah saya. Saya telah berjanji. Yes, itu cara dia. Itu tapak tangan madi kan ada 14 orang tu. Wa'ada baru satu. Ini wa'adtu. Okey, sila terus. Wa'adtu. Saya telah berjanji. Janji ke siapa? Janji kepada siapa? Janji kepada diri sendiri. No, tengok kum kat belakang tu. Assalamualaikum. Ada assalamualaikum. Kepada kamu semua. Itu gabungan dua tu. Wa'adtukum. Ada dua orang tak sama tu. Saya dengan kum. Saya telah berjanji kepada kamu semua. Itu cara dia. Fa'ahlaftukum, maka kamu semua telah mengingkari. No, aku bawah tu ada. Aku telah mengingkarinya. Kum belum lagi. Kamu semua.
Terima kasih. Okey. Hati-hati ya, tapak tangan ni nak kena check betul-betul. Kita memang kita tak nafikan fokus kita wa'ada lah. Tapi dalam Quran dia boleh pusing. Wa'adana, kami telah berjanji. Wa'adtu, saya telah berjanji. Itu tapak tangan lah. Kita kena cek tapak tangan madhi. Okey. Ayat ini adalah apa? Dialog. Nanti di akhirat, tapi sebenarnya cerita ni dah bocor dah dalam Quran. Tapi seolah-olah Allah gambarkan nanti di akhirat, inilah yang iblis akan cerita pada kita. Sebenarnya janji Allah tu semua betul. Yang saya janji dulu-dulu tu saya tipu je. Saya kelentong, dia percaya buat apa? Tu cakap dia. Sebab tu dia kata apa? Innallah, sesungguhnya Allah wa'adakum, telah berjanji kepada kamu, telah menjanjikan kepada kamu semua, wa'dal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan saya juga berjanji kepada kamu semua. Cuma bezanya apa? Fa maka lalu akhlaftukum, saya engkari kamu semua, saya tipu kamu semua. Itu beza dia. Okey. Alright. Kembali kita ke hujung. Puan Zainab, silakan. Ya. Saya cuba Ustaz ya. Ya, cuba, jangan tak cuba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Rabbana, ya Tuhan kami. Ya. Wa atina, wa dan berilah kami. Okay. Ma apa? Ma apa? Yeah. Alright. Wa'adtana, engkau janji kepada kami. Alright. Ala, atas rusulika, rasul-rasul engkau. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kita berpindah pula kepada jari tengah atas sekali. Anta wa'adta, engkau telah berjanji. Engkau telah janjikan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan engkau anugerahkanlah kepada kami, kau kurniakanlah kepada kami ma, apa-apa yang wa'adta, engkau telah janjikan, engkau telah berjanji na kepada kami, ala, atas, terhadap rusulika, rasul-rasulmu. Okey, itu dia dah berpindah daripada wa'ada kepada wa'adta. Ya, selesai. Seterusnya, kat sini ada nama tapi orangnya tak ada. Takut salah panggil. Kat sini ditulis Tajuddin saja. Haji Tajuddin kah? Atau nama perempuan guna nickname lain kah? Dipersilakan. Akaun yang bernama Tajuddin. Misteri ni. Ya. Halo di sana. Ya. Bola satu over.
Pakai walkie-talkie ni. Ya. Tidak ada nampaknya. Puan Siti silakan. Mikrofon. Puan Siti hidupkan mikrofon. Belum, mikrofon. Okey. Terus. Siti mana tak? Siti Hajar ke? Siti apa tak? Siti je, tak ada Hajar, Siti je. Tak tahu. Puan Siti lah, silakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya. Qalu mereka berkata haza ini ma apa yang wa'adana kami telah janjikan Allah kepada Allah. Stop. Dekat mana yang kami telah berjanji tu? Wa'adana tu na. Tak na tu kan kami Ustaz. Okey, sebentar. Hati-hati ni. Peguam banyak depan ni. Kan peguam semua akan fight ni. Sabar. Cuba Puan Siti cek di mana imbuhan na tu berada. Di tapak tangan madhi na berada di mana? Na tu bawah tak kelingking ibu jari bawah. Na. Okey, sebentar. Na berada di ibu jari bawah sekali, betul? Ya. Betul? Setuju? Ya, betul. Okey, tetapi na itu yang berada di ibu jari itu sebelumnya mati. Sebelum mati. Jangan terperanjat pula dengan si mati tu. Tapak tangan na tu. Ya. Imbuhan na itu di tapak tangan kita dia ada tandakan huruf sebelum nun itu mati. Mati ya, ini tak ada mati. Bila tak ada mati bukan situ. Hati-hati. Tak ada. Kalau yang Puan Siti bagi tahu tadi itu bunyinya ialah wa'adna itu barulah kami berjanji. Dekat sini tak ada mati. Ni tak ada nak, tak ada kami Ustaz. Bukan, kat sini ada kami tapi dia tak mati. Jadi macam mana nak terjemah ni? Allah janjikan. Dia janji kepada kami, dia tu Allah lah. Ya, Allah janjikan. Dekat sini tak ada kami janji. Right. Okey, terus. Mana wa rasuluhu dan rasulnya. Right. Wa sadaqallah wa sadaqallah wa rasuluh dan benarkah Allah dan rasulnya. Alright. Jadi hati-hati ya. Wa'adna dengan wa'adana tu dekat-dekat saja. Kalau wa'adna dia hanya ada seorang saja di situ. Nahnu, kami telah berjanji. Tapi kalau wa'adana ada dua orang. Yang pertama wa'ada tu huwa, na tu kami. Maknanya dekat situ ada dua tu. Hati-hati tu. Bukan kami berjanji tu. Dia telah janji kepada kami. Alright. Kalau mereka berkata, hadza inilah ma apa yang, kalau bahasa Melayu selepas ma itu kita akan ambil apa? Hadza inilah ma apa yang Allah wa rasuluhu wa'adana. Allah dan Rasulnya telah janjikan kepada kami. Bahasa Melayu macam itu. Kalau tak nanti, inilah apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh, kan jenuh pusing-pusing.
kena letak oleh. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu mana boleh kata kerja dulu, betul? Jadi kalau kita nak ikut juga susunan tu, kita kena ejak. Inilah yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Kena tambah pula oleh. Makna jenuh bersilat lah. Jadi untuk simple kita guna yang cara kita je lah. Wasadaqallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya telah benar. Benarlah Allah dan Rasulnya. Maknanya janji Allah itu dan janji Rasul itu adalah benar. Okey, terima kasih. Ya. Seterusnya. Puan Robiah. Ustaz, boleh tanya sikit tak Ustaz? Sikit je. Okey, terus. Silakan. Sila. Puan Cik Wah, apa soalannya? Ni nak tanya pasal na ni kan. Keliru lah Ustaz. Dekat dalam madi ni na kami. Dalam domain mutasil na juga kami. Jadi kita tak tahu kami tu nak letak kemudian ke, nak letak awal ke. Awal perkataan tu macam kat Siti tadi dia sebut kami depan kepada kami kan. Sedangkan sebenarnya dia kata telah dijanjikan kepada kami. Ataupun kami telah dijanjikan. Macam itulah kadang-kadang saya pun pening juga nak bila domain-domain bercantum dengan huruf ni. Macam mana kita nak kena pasti yang bercakap tu dia ke atau orang lain bercakap kepada dia. Macam itulah macam mana Ustaz nak faham kat situ kalau boleh. Ustaz terangkan dengan cara yang paling mudah. Saya pun sebenarnya tengah cuba nak faham soalan ni. Kita tengah cuba nak faham soalan ni. Tapi terpaksalah kita ambil iklan kata awak ingat saya ada masa untuk sakit kepala. Tak apalah, kita cuba buat tak sakit kepala lah ya. Okey. Soalan tu kalau tengok seolah-olah ada persamaan imbuhan di antara na yang berada di tapak tangan dhamir muttasil dengan na yang berada di tapak tangan fi'il madhi. Okey. Fahamkan yang tu dululah. Cumanya na yang di dhamir muttasil itu ialah na yang menunjukkan kepunyaan. Maksudnya apa? Maksudnya na yang berada di tapak tangan dhamir muttasil sebelumnya berbaris. Dia tidak mensyaratkan huruf sebelumnya mati. Contoh, Rabbuna, Rabbana. Kan hidup ba tu. Betul. Kitabuna. Apa lagi? Masjiduna. Masjid kami. Okay. Alright. Ataupun kadang-kadang ada juga kalau perkataan sakit tu dia boleh mati jugalah. Contohnya apa? Tapi tak banyak. Alaina. Itu kena matilah. Alaina. Takkan nak kata alana. Tak jadilah kan. Ilaina. 1-2 je lah. Lana. Lana a'maluna walakum a'malukum. Okey. Itu kalau kita cantumkan dhamir muttasil na itu dengan kata nama dan kata sendi. Kata sendi yang tadi itulah ila, lana. Itu kata sendi. Okey. Sekarang ni kita nak menyambungkan dhamir muttasil itu dengan fi'il. Ini cerita fi'il ni. Nampak? Mari kita ulang sikit ni. Ulang sikit pelajaran 3.5 tahun lepas. Ada ke 3.5 tahun saja? Kurang. Okey. Contoh macam ni. Kalau yang kita sambungkan tadi itu Rabbuna. Rabb ni kata nama. Tuhan ni kan kata nama. Okey lah. Ataupun lana kata sendi. La tu kata sendi kan.
Tak ada masalah. Okay. Masalahnya yang dekat sini yang kita pagi ni tiba-tiba kita timbul problem ni, itulah apa? Kita nak menyambungkan na dhamir muttasil itu dengan sebelumnya kata kerja. Okey? Alright. Mari kita ambil contoh satu. Hati-hati. Inilah nanti kita akan terkeliru kalau tak cakap. Kalaulah sampel yang kita ambil ialah perkataan kataba telah menulis, kita jangan lupa fi'il madhi itu sendiri dia ada imbuhan na di belakang. Kata benar. Maknanya di ibu jari yang pertama tu kata betul. Betul? Cek dulu. Jangan angguk dulu, cek dulu. Cek tapak tangan. Yang tak hafal kena cek. Jangan ya je, nanti tak ya. Nanti tak ya. Okey, cuba cek tapak tangan madhi. Tapak tangan madhi, imbuhan pertama dekat ibu jari kita ada tu, betul? Yang kedua kita ada na. Jadinya kalaulah sampel kita yang tadi itu kataba telah menulis, bila saya kata saya telah menulis, dia akan jadi kata betul. Bila saya kata benar, kami telah menulis. Maknanya kata benar ini begini. Dia hanya ada siapa di sini? Dia hanya melibatkan satu watak sahaja di sini, iaitulah nahnu. Okey. Punca kekeliruannya di mana? Sini. Ini punca kekeliruannya. Bila tiba-tiba kita jumpa wa'adana, katabana. Yang inilah yang Puan Cik Wah tanya tu. Okey. Ini kat sini. Ini masalah ni sebab apa? Sebab kita memandang kata bana ini seolah-olah sama macam kata benar. Ini tak sama. Kata bana ialah apa dia? Kata bana adalah si fi'il ni kena buat gabungan kata ba yang asal. Kata ba dalam dia ada siapa? Kata ba dalam dia ada huwa. Tambah dengan nahnu. Nahnunya di mana? Nahnunya berada di dhamir muttasil. Itu dia. So kata bana tidak sama dengan kata benar. Kalau kata benar hanya ada seorang saja di sini. Kami telah menulis. Kami telah menulis. Ini bukan cerita kami depan ke kami belakang. Ini bukan isu pening depan belakang ni. Kalau kata benar ialah kami telah menulis. Tetapi kalau kata bana, kata bana tadi siapa? Huwa, betul? Dia telah tulis pada kami. Dia telah menulis untuk kami. Dia telah menulis ke atas kami. Jadi tak ada pening kat sini. Yang pening tu kita tak sure mana satu imbuhan na yang tapak tangan madhi dan mana satu na yang dia bukan madhi tapi dia adalah dhamir muttasil. Jadi yang dhamir muttasil, sekali lagi, yang dhamir muttasil na, kalau kita masukkan fi'il dekat depan dia, hati-hati, dia tak ada mati. Tetapi yang mana? Sini. Kalau yang madhi, dia mati. Sini contoh dia. Kita dah ada perkataan wa'ada. Kalau kami berjanji, bunyi dia apa? Wa'adna. Tapi kalau kita jumpa dalam ayat dia kata wa'adana, ini bukan kami. Ini kami kat belakang. Ini tak ada dia kat depan ni. Ini kami janji. Yang ini dia janjikan kami. Jangan terjemah kami janjikan dia, tak boleh. Boleh, Puan Cik Wah? Ataupun masih pening lagi? Terima kasih banyak Ustaz. Thank you very Clear, much. Dah Clear. Clear. Alhamdulillah. Kalau Minta clear maaf lah nanti, ambil masa. tak apa. Kalau clear nanti Rabu depan kita tanya. Sekarang ni kita ni warga-warga man ni mudah lupa.
Dia bukti clear tu ialah seminggu dari sekarang, bukan lagi ni. Hari ni clear. Kata Allah. Tak ingat ada tu isim dengan haraf. Lepas tu kalau PL tu dia ada engkau depan tu. Yang saya faham ada engkau ada engkau kepada kami. Tu ke? Saya faham. Engkau kami engkau, engkau kami engkau. Tak salah. Minggu depan kita tanya. Mantap. Alright. Okay, baris seterusnya. Cuba lihat baris seterusnya sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru wa'adahallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Dia kadang-kadang ni bahasa Arab ni dia terbalik-terbalik letih gitu kan. Jadi kalau susunan yang terbaik untuk kita terjemah, kita kena susun an-naru Allah wa'adaha. Itu cara dia. An-nar Allah wa'adaha. Baru clear. Kalau tak nanti kita baca boleh tapi kita pun tak faham apa kita terjemah. An-nar, neraka itu. Neraka itu Allah wa'ada. Allah telah menjanjikan. Allah telah menjanjikannya. Tu balik kepada neraka tu lah. Allah telah menjanjikannya. Kepada siapa? Allazina kafaru. Orang kafir. Orang-orang yang kafir. Dan neraka itu Allah kata wa bi'sa, dan seburuk-buruk. Ia merupakan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Okey, jadinya baris kedua yang saya baca itu menandakan tamatlah fi'il madhi. Fi'il madhi wa'ada telah tamat. Jadi bila kita baca nanti next ayat itu, kita kena standby ikut station masing-masing. Maknanya bila tamat fi'il madhi, berpindah ke fi'il mudhari' nanti, sila buka tapak tangan fi'il mudhari'. Itu maknanya kita masih guide lagi lah. Tapi kalau kita saja nak kacau, kita kata jari mana ini, jenuh lah. 6 jari nak silap. Silap nota yang bawa tadi pun dah hilang boleh lah. Kan? Dia punya panik tu dah hampir tak jumpa lah. Jadi maknanya kita kena tahu next bacaan kita dia melibatkan apa? Dia melibatkan mudhari'. Jadi next nanti kalau orang yang ditakdirkan baca ayat yang seterusnya, bila dia nampak perkataan yang contohnya apa? Ta'iduna. Ini berbalik kepada soalan Puan Cik Wah tadi. Tadi yang kita bagi contoh tadi, madhi kita sambungkan dengan dhamir muttasil. Yang tadi contoh yang kita buat panjang lebar tadi adalah fi'il madhi yang kita sambungkan dengan dhamir muttasil. Sekarang ini daripada madhi kita pergi pula kepada fi'il mudhari' dan kita boleh sambungkan juga dengan dhamir muttasil di belakang. Jadi tugas kita untuk sesiapa yang dapat nanti, tugas yang pertama ialah sila cari imbuhan ta di hadapan dalam tapak tangan fi'il mudhari'. Baru kita boleh decide. Ta'idu. Sebab di muka surat vocab yang muka surat 7 yang kita lihat sama-sama tadi, versi asal dia adalah ya'idu. Dia sudah berubah daripada ya kepada ta. Okey, Jadi tugas kita apa? Scan. Kecilkan pencarian. Kerana yang ada ta ni dia letih sikit.
Kerana apa? Kalau dia hanya melibatkan ta sahaja di hadapan, ada dua individu yang bakal terlibat. Dia boleh jadi jari manis, dia boleh jadi jari tengah. Yang penting spot dulu. Okey. Kita nak buat keputusan tu nanti dulu. Spot dulu. So nanti kita akan cari, oh dia melebatkan sama ada hiya, dia seorang perempuan di jari manis. Boleh jadi juga dia melibatkan anta yang berada di jari tengah atas sekali. Kemudian yang mudhari' ini juga, kalau tengok pattern ayat ini, dia boleh sambungkan juga dengan di belakangnya dhamir muttasil. Nah tu dhamir muttasil lah. Sebab kalau kita tak sure nanti, kepeningan yang kedua bakal melanda. Apa dia? Kita pergi cari pula dekat tapak tangan mudhari' imbuhan na kat belakang sampai kiamat tak jumpa ya. Mana ada fi'il mudhari' na kat belakang? Dia start kat situ 2 jam. Dia duk cari mana na ni, na kat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' imbuhan belakang tidak ada nun yang berbaris atas. Nun alif lah. Kalau nun saja ada. Kalau setakat nun saja, dia ada di mana? Dia ada di jari telunjuk bawah sekali dan dia ada di jari manis bawah sekali. Antunna, kamu semua perempuan, dan jari manis bawah sekali hunna, mereka semua perempuan. Tapi dia nun saja, dia tak ada nun alif. Betul? Yang kita duk cari ni nun alif, nun alif. Memang tak jumpa lah sebab nun alif yang berada di belakang itu adalah dhamir muttasil dan dia bukan imbuhan fi'il mudhari', bukan mudhari'. Jadi itu cara itu cara mencari lah. Jadi pencarian perlu digiatkan lah. Cara terpulang lah. Nak buat ayat tu separuh mati. Nak berenang kuat lentang ke kuat kupu-kupu ke terpulang. Yang penting itu. Okey. Jadi sekadar itu, itulah gambarannya. Jadi insyaAllah, jangan lupa Puan Cik Wah di awal kelas next nanti kita akan tanya yang pertama sekali. Simpan jawapan tadi. Terangkan kepada kita, apakah beza imbuhan na yang di belakang dhamir muttasil dan apakah bezanya na yang di belakang yang merupakan imbuhan untuk fi'il madhi. Okey, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.